Baik, dah pukul 3 lebih. Okey, Maya boleh kita mula Maya? Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah rahmatnya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk program bicara santai kaunselor persediaan menghadapi peperiksaan. Untuk maklumat semua ya, program kita pada hari ini dipancarkan secara live melalui saluran YouTube ABC, ACS Media ya. Dan hari ini saya Puan Zaliha binti Hasrullah dari SMK Urkinta berperanan sebagai moderator untuk program kita pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan program, kita buka majlis dengan kita Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita pada petang yang bahagia ini mendapat rahmat dan berjalan dengan lancar. Pihak majlis ya, pada hari ini mengucapkan selamat datang kepada semua penonton khususnya pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM pada minggu depan. Tak lupa juga kepada guru-guru serta para apa yang sedang menonton siaran ini. Dan untuk maklumat semua, program bicara santai kaunselor ini merupakan anjuran bersama Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Majlis Guru Kaunseling Negeri Perak serta Majlis Guru Kaunseling Daerah Kinta Utara. Dan program juga ditaja sepenuhnya oleh Yayasan Pelajar Amara YBM, dan terima kasih ya atas diucapkan kepada YBM atas amanah yang telah diberikan. Baiklah, para penonton sekalian ya, program kali ini akan dipenuhi dengan pengisian yang bermakna khusus untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM nanti, dan kami telah menjemput 3 orang panel yang akan berkongsi bicara dan rasa sebagai seorang kaunselor khusus untuk memberi panduan dan bimbing sosial untuk pelajar-pelajar khususnya yang menduduki pada hadapan. Dan terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga panel jemputan kita pada hari ini ya. Yang pertama Encik Solidin Fahmi yang dipertua MCKK Daerah Kinta Utara merangkap unit kaunseling, merupakan ketua unit kaunseling di IPG Kampus Ipoh. Seterusnya Ashraf Johar bin Saleh iaitu kaunselor berdaftar, mantan pegawai psikologi dari ILP Ipoh. Dan penceramah ataupun panel kita yang ketiga iaitu Puan Zuliana Hassan, Imam Ashifi Ipoh Dan untuk para hadirin sekalian, untuk program pada hari ini, kita jangka program akan bersiaran selama lebih kurang 2 jam. Dan dalam tempoh 2 jam ini kita akan mendengar 3 slot, iaitu yang pertama berkaitan dengan pengurusan stres, yang kedua relaksasi minda, dan yang ketiga berkaitan dengan persediaan akhir menjelang peperiksaan. Dan para penonton sekalian, majlis akan diteruskan ya dengan kita mulakan dengan ucapan aluan dari yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kinta Utara yang juga merupakan panel kita yang pertama, iaitu dalam program bicara santai kaunselor kita pada hari ini. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita yang pertama ini, iaitu Encik Solidin bin Fahmi ya, merupakan berpengalaman sebagai kaunselor hampir lebih 20 tahun dah dan berusia 43 tahun. Dan sekarang ini bertugas di IT Campus Ipoh, dan selain itu berperanan sebagai
yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Daerah Kedah Utara sejak tahun 2018 ya. Dan sebelum itu, beliau pernah bertugas di 10 buah sekolah berbeza di daerah Kedah Utara dari tahun 2001 hingga 2018. Beliau juga turut bergiat aktif sebagai ditauliahkan sebagai pemimpin rakan muda untuk program Duke of Edinburgh Award di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan mendapat pendidikan ijazah bachelor pendidikan bimbingan kaunseling dari UPM serta sarjana pendidikan bimbingan kaunseling dari UPSI. Baiklah, untuk tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Cik Solihuddin Fahmi untuk menyampaikan ucapan haluan selaku YDP MJKK Utara dan seterusnya menyampaikan perkongsian dalam bicara santai kaunselor untuk slot yang pertama bertajuk pengurusan stres. Dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat, salam kasih sayang. Yang berusaha Puan Moderator Cikgu Zaleha Hasbullah yang merupakan kaunselor SMK Ulu Kinta, merangkap Setiausaha Hormat MJKK Kinta Utara, rakan ahli panel Puan Zuliana, merupakan sahabat baik saya, mantan timbalan YDP MJKK Kinta Utara, serta sahabat saya lagi Saudara Ashraf, juga sahabat baik saya, bersama-sama pada hari ini untuk menjadi panel. Alhamdulillah. Sebelum saya memulakan slot, sebagai pihak penganjur iaitu MJKK Kinta Utara bersama dengan JPN Negeri Perak, Yayasan Pelajar Amara serta MJKK Negeri Perak. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua penonton ataupun hadirin yang sudi untuk bersama-sama kami pada petang ini, dan juga selain daripada secara langsung juga kemungkinan besar ada anak-anak murid kita yang tak dapat tengok pada petang ini, boleh tengok di kemudian masa akan datanglah, mungkin malam ataupun esok pagi. Jadi tujuan program yang diadakan selain daripada untuk berkongsi idea adalah, yang pertama adalah untuk memberi galakan dan sokongan kepada anak-anak kita SPM 2020 dan juga memberi semangat kepada mereka supaya dapat menjalani SPM dalam masa beberapa hari ini untuk berjaya dan juga cemerlang apabila menghadapi SPM nanti. Okey. Jadi Puan Moderator, saya boleh mula terus ya? Okey, teruskan. Okey, jadi dalam data saya maklumat berkaitan dengan bilangan pelajar SPM tahun 2020 yang akan menduduki pada 22 hari bulan Februari ini adalah seramai di seluruh Malaysia, iaitu seramai 400,445, artinya 400,445 orang pelajar. Jadi jumlah yang ramai sebegitu memanglah mempunyai saingan dan juga menjadi area ya kepada pelajar-pelajar yang akan dapat lulusan cemerlang nanti ya untuk masuk ke mana-mana selepas SPM ini. Dan tajuk kita pada hari ini yang diberi kepada saya iaitu pengurusan stres. Jadi bila bercakap pengurusan stres anak-anak sekalian jadi saya pasti yang dengar pada hari ini bukan saja anak-anak yang mengambil SPM, mungkin ada juga rakan-rakan ibu bapa dan juga rakan-rakan kaunselor. Jadi apabila kita berkongsi pada petang ini, saya lebih memastikan diri saya sebagai cikgu saya sebab lebih mudah untuk saya berkomunikasi dengan anak-anak SPM kita pada petang ini. Baik, bila berkata tentang stres ataupun tekanan, saya teringat masa di salah sebuah sekolah masa saya bertugas dahulu, yang mana bila saya memasuki satu kelas, ada pelbagai ataupun macam-macam tingkah laku
terutamanya apabila menghampiri SPM. Sebulan sebelum SPM, 3 minggu sebelum SPM, apatah lagi yang sekarang ni tinggal beberapa hari lagi. Hari ni dah hari Rabu, ya. Hari Rabu, maknanya SPM hari Isnin, tak lama lagi. Jadi apabila saya bertanya pada pelajar-pelajar pada masa itu, apa yang anda rasa? Apa yang anda rasa? Boleh kongsikan dengan cikgu. Jadi pelajar-pelajar ni ada bermacam-macam jawapan lah. Ada yang memang nampak stres, ada yang nampak stres sikit saja, ada yang tak stres. Tapi hari ini kita tidak membicarakan kepada yang tak stres tu. Yang tak stres tu kita boleh buat tajuk lain lah ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang stres yang sedikit, stres yang banyak. Sebab stres ni ada dua. Stres yang baik adalah stres yang sikit yang mana menggerakkan kita kepada sesuatu tindakan yang lebih baik. Bila kita stres untuk mencapai sesuatu yang baik, kita nak capai contohnya SPM, kita nak skor SPM. Jadi bila ada tekanan, kita membuat tindakan. Tindakan untuk apa? Untuk mencapai kejayaan tersebut. Tetapi sekiranya kita terlalu stres, iaitu stres yang tinggi, stres yang tak baik, terlalu risau dan sebagainya, maka ia boleh memudaratkan diri kita. Sama ada dari segi kesihatan dan sebagainya. Jadi stres yang baik adalah stres yang sedikit untuk menggerakkan kita supaya kita ambil tindakan untuk mencapai kejayaan dalam SPM nanti. Ingat ayah anak-anak ya. Okey. Bila kita cakap pasal stres ataupun tekanan, sudah pasti ia berkaitan dengan masalah. Okey. Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak sekalian? Contoh, sebab hari ini kita berkomunikasi dalam sehala sebenarnya. Walaupun anak-anak boleh melihat di YouTube secara langsung, tapi anak-anak tak boleh berkomunikasi dengan kami. Itulah kata cabaran pada hari inilah. Tapi tak apa. Anak-anak boleh tulis dekat ruangan di YouTube tu sekiranya ada apa-apa nak dibincangkan atau nak bertanya. Mungkin nanti kita akan bincang masa sesi perbincangan nanti ya. Bila saya bercakap sehala saja, maknanya saya tak dapat dengar daripada anak-anak, tapi anak-anak harap-harapnya dapat memahami ataupun dapat mencatat ataupun nak bertanya apa-apa selepas ini boleh bertanya ya. Okey. Contohnya stres. Kenapa kita stres? Kita fokus kepada SPM 2020. Sebenarnya stres ni banyak sebab lah. Banyak sebab. Antara masalahnya adalah apa dia? Faktor kesihatan, ya. Faktor keselamatan. Lepas tu apa lagi? Masalah keluarga. Harapan ibu bapa yang tinggi kepada kita untuk nak SPM ni. Ada mak bapak yang dah letak awal-awal dah target untuk anak-anak. Untuk dapat sekian. Itu juga menyebabkan stres ya. Dan yang paling penting stres yang kita alami itu datang daripada diri kita sendiri. Ya. Bila datang daripada diri sendiri kita sendiri, siapa yang boleh kawal stres tu? Orang lain tak boleh kawal. Kita sendiri yang boleh kawal stres tu. Ya. Kita nak bincang hari ini berkaitan dengan stres yang akan kita hadapi ataupun sedang hadapi untuk menduduki SPM 2020 dalam masa lebih kurang 4-5 hari lagi ni. Itu yang kita nak fokus pada hari ini iaitu stres berkenaan dengan diri kita yang kita alami sendiri. Okey. Saya percaya rakan-rakan panel saya iaitu Puan Zuliana dan Cik Ashraf dah bersedia dengan tajuk untuk SPM iaitu teknik relaksasi. Dan relaksasi ini adalah salah satu cara yang mana kita mengguna paket untuk mengurangkan stres. Okey. Jadi saya tak akan sentuh berkaitan dengan kaedahnya. Begitu juga dengan Puan Zuliana akan menceritakan tentang persediaan menghadapi SPM. Jadi dari segi persediaannya mungkin saya tidak akan sentuh. Jadi yang saya nak fokus dan saya nak bawa ke sini adalah berkaitan dengan tips. Ya. Beberapa tips yang mana kita boleh guna pakai, anak-anak boleh guna pakai untuk urus emosi ataupun stres yang anak-anak hadapi dalam masa 4-5 hari ni. Jadi saya menggariskan kat sini ada banyak sebenarnya, tapi memandangkan saya dapat pesanan daripada moderator cuma jangan cakap terlalu lama sebab nanti mungkin ada sesi soal jawab dan sebagainya. Jadi saya ringkas dan padatkan ya. Sebenarnya ada lebih kurang 10 S yang saya gariskan.
S di sini ada maksud-maksud tertentu. Sebenarnya berkaitan dengan cara bagaimana nak urus emosi dan urus tekanan ni, banyak yang kita boleh dapat maklumat daripada media-media tertentu ya. Sepertinya apa tu, Kementerian Kesihatan sendiri dah mengeluarkan amalan 10B. 10B itu contohnya macam beriadah, bersenam, dan macam-macam lagi untuk kita guna pakai. Tapi di sini saya nak tambah dengan amalan 5S, ya, 5S. Sebenarnya ada 10 tapi saya fokuskan 5 sahaja, memandangkan anak-anak akan dapat SPM cuma 4 atau 5 hari sahaja. Jadi saya sesuaikan dengan apa yang kita nak kongsi hari ini, ya. InsyaAllah sekiranya kita memahami 5S ni, InsyaAllah kita boleh guna pakai dan kita boleh redakan, kita boleh kawal, kita boleh urus emosi, tekanan kita dengan baik InsyaAllah. Dan kita menggunakan teknik yang akan disampaikan oleh Encik Ashraf dan juga persediaan menghadapi persoalan yang akan disampaikan oleh Puan Zuliana, digabungkan, InsyaAllah anak-anak akan dapat menduduki SPM dengan baik. Tambahan pula dengan dibantu oleh guru-guru yang selama ini telah mengajar dan mendidik anak-anak dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan akademik. Okey ya. Okey, di sini saya nak kongsikan 5S. Apa dia 5S? Okey. S yang pertama. S yang pertama adalah syukur. Kenapa saya cakap syukur? Okey. Berdasarkan pengalaman saya selama hampir lebih kurang 20 tahun menjadi kaunselor dan berhadapan dengan berbagai-bagai isu pelajar-pelajar, jadi saya simpulkan beberapa tips ni sebenarnya berdasarkan pengalaman dan juga perkongsian dengan anak-anak pelajar semua, ya. Kenapa saya kata syukur? Sebab rata-rata hari ini kita tak sedar kita mungkin ada yang kurang bersyukur, ya. Kenapa kita kena bersyukur? Sebab kita kena faham apa-apa masalah yang kita hadapi sekarang. Dalam kaunseling sebenarnya saya tak suka gunakan perkataan masalah. Biasanya kita akan bincangkan, kita akan tukarkan masalah tu kepada cabaran, isu ataupun perkara. Tapi untuk mudah memahami, saya guna perkataan masalah ni supaya anak-anak faham apa yang kita hadapi, ya. Sebab masalah ni semua orang ada masalah. Tak ada siapa pun yang tak ada masalah, kan. Cuma masalah tu kecil atau besar. Dan mungkin juga orang lain tengok masalah kita tu sebagai kecil. Tapi kita diri sendiri yang mengalaminya, ya. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita rasa masalah tu besar. Ya. Jadi masalah-masalah itu membuatkan kita kadang-kadang mengganggu kita punya aktiviti seharian, ya. Jadi tips yang pertama syukur adalah mula-mula sekali kita kena terima masalah kita. Maksud di sini adalah kita terima hakikat sebagai manusia semua orang ada masalah. Kita yang menentukan masalah tu. Sama ada kita nak selesaikan masalah tu, sama ada kita nak lari daripada masalah tu, ataupun kita nak duduk diam dalam masalah tu. Sebab ada 3 kategori orang bila hadapi masalah. Ada orang yang dia lari daripada masalah, tapi masalah takkan selesai. Cuma mungkin dia hilang sekejap, nanti datang balik mungkin lagi teruk. Ada orang yang duduk dalam masalah. Ya, kalau kita buat analogi belon, masalah tu kalau kita kumpul banyak macam belon, kalau kita tiup apa akan jadi? Daripada kempis besar dia akan meletup. Bila dah meletup dia menjadi satu yang lebih teruk. Jadi satu lagi kategori adalah pelajar yang ada masalah ataupun ada isu ataupun ada sesuatu yang berlaku, dia cuba selesaikan. Tapi nak selesaikan tu bukannya tiba-tiba, dia mengalami proses, ya. Tapi ada masalah yang boleh selesaikan dengan masa yang singkat, ada yang masa yang panjang. Ikut kemampuan kita masing-masing dan ikut apa isu masalah kita hadapi, ya. Jadi balik kepada konsep bersyukur tadi adalah kenapa kita perlu bersyukur? Sebab yang pertama adalah kita kena faham hidup kita ni hanyalah pinjaman. Bila pinjaman, maknanya mesti ada sesuatu yang memberi kita pinjam. Siapa dia? Tak lain tak bukan adalah Tuhan kita, pencipta kita. Bila kata pinjaman, maknanya nyawa kita adalah pinjaman, masa kita adalah pinjaman, diri kita adalah pinjaman, semuanya pinjaman. Dan dunia ni hanyalah sementara, bukannya kekal. Bila kita faham benda tu adalah pinjaman dan
barulah kita boleh rasa sesuatu perkara itu apabila berlaku. Maknanya apabila berlaku perkara sesuatu yang kita alami tu, maknanya bila kata pinjaman, kita akan faham, okey? Benda tu bukan hak mutlak kita. Jadi kita tak boleh nak mempertikaikan apa yang terjadi, ya. Jadi kita bersyukur. Bersyukur ni juga berkaitan dengan nikmat. Nikmat yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, ya. Apa lagi? Mata kita untuk melihat, ya. Mulut kita guna untuk makan, hidung kita boleh bernafas dan macam-macam lagi yang kita dapat, nikmat kita. Jadi kalau kita tak bersyukur, bermakna kita bukanlah manusia yang dikatakan baik ataupun sedah diri. Jadi kita kena bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah yang kedua adalah bersangka baik. Kenapa saya cakap kena bersangka baik? Apa kaitan dengan SPM? Yang pertama tadi bersyukur, betul. Bila kita bersyukur, kita akan rasa gembira, tenang, bahagia. Emosi kita akan stabil, kita akan terima hakikat apa yang terjadi. Walaupun benda ni nampak macam mudah, tapi ramai orang yang tak sedar. Bila ada masalah, dia lupa nak bersyukur. Ada orang lebih susah pada dia, macam tu. Kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi susah pada kita. Yang bersangka baik pula, macam mana kita nak bersangka baik? Ada dua. Yang pertama, kita bersangka baik dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya memberi kita peluang untuk hidup ni adalah untuk kita diuji. Tuhan sayang kat kita. Lagi banyak ujian kita, lagi banyak kita dapat kenaikan darjat. Okey? Jadi kita kena bersangka baik dengan Tuhan. Apa yang berlaku adalah semua daripada Tuhan. Apa yang berlaku, Tuhan sayang kita. Sebab Tuhan kita tahu kita mampu untuk mengatasi apa yang kita hadapi tu. Yang kedua, bersangka baik dengan orang. Orang ni siapa? Apa kaitan dengan SPM? Ada juga. Bersangka baik dengan ibu bapa. Ibu bapa suruh kita belajar. Ibu bapa minta kita cemerlang untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Bersangka baik dengan guru-guru. Guru-guru mengajar kita, menasihati kita, memberi kita ilmu untuk kebaikan kita juga. Okey, bersangka baik dengan rakan-rakan. Musim-musim nak periksa ni lagi 3-4 hari ni, bermaaf-maafanlah dengan rakan-rakan kita, bermaaf-maafanlah dengan guru-guru kita. Dan yang penting bermaaf-maafanlah dengan ibu bapa kita supaya kita mudah untuk menjawab peperiksaan. Kita direstui. Sama ada ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan dan orang sekeliling kita. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah sabar. Kenapa saya menggariskan sabar di sini? Sabar amat penting kerana dengan kita menghadapi ujian, dugaan, masalah, kita menjadi matang sebenarnya. Allah uji kita untuk kita mendapatkan pengalaman dan juga menjadi matang. Kita reda dengan apa yang ditentukan kepada kita. Sabar ya. Kalau kita rasa dekat dunia ni, contoh apa yang kita alami itu berat, sebenarnya itu adalah kemampuan kita. Tuhan tahu kita mampu. Bila kita sabar, kita reda, hati kita juga tenang. Hati kita akan jadi gembira, akan juga bahagia. Okey, yang keempat berkaitan dengan sayangi diri. Yang keempat adalah sayangi diri. Kenapa saya bercakap tentang sayangi diri, anak-anak sekalian? Okey, kenapa kita kena sayangkan diri kita? Kerana kalau kita tak sayang diri kita, kita akan membuat apa-apa sahaja pekerjaan ataupun tindakan dengan sambil lewa je. Ataupun kita tak kisah pun apa benda. Kalau kita sayang diri kita, bukti kita sayang diri kita apa dia? Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kita membuat kebaikan kepada orang lain. Kita meninggalkan perkara-perkara yang tak baik ataupun kita mencegah benda-benda yang tak baik. Cara kita sayangi diri kita adalah kita doakan diri kita untuk kita jadi orang yang baik. Kita maafkan diri kita untuk apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Sebab semua orang buat kesalahan, semua orang pernah buat kesilapan. Kita jangan terlalu memikirkan kesilapan yang lepas sebab semua orang tak sempurna. Yang penting kita sekarang ini.
sekarang ini. Tambah-tambah pula bila kita nak ambil perasaan, hati kita memang kena tenang. Jadi kita perlu maafkan diri kita perlu maafkan orang lain, kita kena doakan untuk diri kita kena doakan untuk orang lain, ibu bapa kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, guru-guru kita, ya. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita mendapat kebaikan daripada apa yang kita buat, ya. Seterusnya, S yang kelima adalah berkaitan dengan semangat. Saya tak lupa masukkan S yang kelima adalah semangat kerana semangat ni penting anak-anak sekalian, ya. Semangat ni termasuklah berkaitan dengan motivasi, ya, berkaitan dengan momentum kita belajar, ya, kita kena kekalkan momentum kita daripada awal tahun, daripada tahun lepas, supaya kita sampai ke dalam Dewan Perperasaan nanti kita akan menjadi orang yang bersedia, ya. Sebab ada rakan-rakan pelajar ataupun anak-anak pelajar kadang-kadang semangatnya naik turun. Sebab apa? Dia banyak sebab lah, ya. Kadang-kadang kita matlamat kita tu kabur, ataupun niat kita untuk berjaya tu kadang-kadang tak betul. Jadi kita kena betulkan niat kita untuk berjaya, kita kena setkan matlamat kita daripada awal, kita kena ada daya tahan diri yang tinggi, tapi semua tu kita kena berusaha lah daripada awal, ya. Dan berkaitan dengan semangat ni juga, apabila kita sebaliknya tak semangat, jadi kita akan mudah putus asa. Sebab itu pentingnya perkataan semangat ni supaya kita dapat habiskan SPM kita yang kita dah berjuang daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Lama tu anak-anak, ya. Habiskan dengan cara yang baik. Semangat yang kita ada itulah yang kita perlu untuk kita habiskan SPM kita kali ini supaya kita dapat buktikan pada diri kita, ya, kepada guru-guru kita, ibu bapa kita, ya, dan juga rakan-rakan kita bahawasanya kita boleh berjaya sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh. Itulah pentingnya semangat. Dan sebenarnya ada banyak lagi S yang boleh dikongsikan, tapi saya melihat kepada situasi petang ni, ya, sebab line di tempat saya internet pun putus-putus. Tadi masa nak mula pun saya tengok dah putus 2 kali, saya pun risau. Jadi saya setakat ini saya memegang kepada 5S tu dulu untuk anak-anak pegang, supaya anak-anak sekurang-kurangnya dalam masa 4-5 hari ni anak-anak dapat mengguna pakai perkongsian itu agar anak-anak dapat menghadapi perasaan SPM dengan baik. Saya ulang sekali lagi, ya. S yang pertama adalah syukur, S yang kedua adalah bersangka baik, sangka baik, ya, dengan Tuhan, dengan orang sekeliling, ibu bapa, guru-guru. Lepas tu S yang ketiga adalah sabar dengan apa yang terjadi kepada kita, apa-apa saja masalah ataupun isu-isu yang kita alami, sabar. Kalau ada orang yang kita rasa orang tu tak suka kita pun tak ada masalah, sebab kita dilahirkan dekat dunia ni Tuhan tak pernah janji kat kita pun yang pada kita, okey, contohnya Amin, kamu lahir kat dunia, nanti kamu akan disukai oleh semua orang. Ada Tuhan janji macam itu? Tak pernah, kan? Jadi bila kita lahir kat muka bumi ni, bila ada kadang-kadang orang tak suka kita, tak apa, itu abaikan, ya. Itu bukan masalah kita, itu masalah dia, ya. Jadi kita sabar dengan apa saja yang berlaku. Kita redha dengan apa yang berlaku tentang diri kita, ya. Ada hikmah di sebaliknya, insya-Allah. Sama juga macam pandemik COVID-19 ni, ya. Kita anak-anak belajar banyak masa di rumah online, ya, tahu hadapi dengan cara yang susah berbanding dengan bersemuka dengan guru-guru. Memang susah nak bersoal jawab bersama, tapi sabarlah, ada hikmahnya, ya. Kalau kita sabar, insya-Allah Tuhan akan bagi kita sesuatu yang lebih baik lepas ni, ya. Lepas tu yang keempat tadi ialah sayangi, ya. Sayangi diri orang lain, doakan untuk diri, maafkan untuk diri. Itu penting, ya, supaya kita mendapat ketenangan, gembira dan bahagia. Bila kita tenang, gembira, bahagia, baru kita dapat jawab perasaan dengan baik, ya. Sebab dalam menjawab perasaan dengan baik ni, ramai pelajar anggap bila dia dah belajar bersungguh-sungguh, kelas tambahan, berkongsi dengan cikgu, tuition dan sebagainya, dia boleh skor. Sebenarnya tak cukup, ya. Sebenarnya untuk kita skor SPM ni banyak kategori. Bukan saja kita belajar ilmu akademik, tapi kita kena belajar juga cara bagaimana
teknik kemahiran belajar tu. Lepas tu kita kena belajar juga macam mana teknik menghadapi perasaan. Bagaimana kita nak menjawab soalan masa dalam dewan. Bagaimana kita nak menguruskan diri kita dalam dewan. Kadang-kadang kita mungkin ilmu kita banyak ataupun ilmu kita tinggi dalam pelajaran. Tapi ada pelajar yang nampak macam boleh skor, akhirnya mungkin dia kurang di mana-mana dia tak skor. Nah, itu ada kaitan dengan perkara-perkara lain. Mungkin tekanan dan sebagainya ataupun overconfident. Banyak sebab dia. Ya? Sebab tu kita juga kena belajar teknik menjawab soalan. Peperiksaan. Teknik menghadapi peperiksaan. Penting. Sekejap lagi akan dikongsikan oleh Puan Zuliana. Semua ni kena bergabung. Ya? Teknik ni semua penting. Kita tak boleh mengharapkan teknik kemahiran belajar ataupun ilmu yang kita belajar dalam kelas ataupun dengan guru-guru saja untuk kita cemerlang. Ya? Dalam kajian-kajian pelajar-pelajar cemerlang, semua ni adalah penting. Ya? Semuanya penting. Semuanya guna pakai. Ya? Dan seterusnya yang tadi ialah semangat. Ya? Semangat untuk kekalkan supaya berjaya. Jangan lupa ya anak-anak ya. Dan of course lah, kena bagi umat Islam kenalah sentiasa solat. Ya? Supaya memohon doa untuk mendapat keberkatan ya, dan juga bagi agama yang lain ya, guna cara sembahyang dengan cara agama masing-masing untuk mendapatkan keberkatan supaya kita dimudahkan dalam menjawab SPM ya. Dan mungkin anak juga pernah dengar ada singkatan duit duit. Okey, pernah dengar duit kan? DUIT. Mungkin duit tu wang Duit tu apa dia? Saya suka ulang-ulang perkataan duit ni bukan apa. Sebab dia memudahkan kita ingat. D tu apa? D tu doa. U tu apa? U tu usaha. Ya? Bila kita sentiasa berdoa, lepas tu kita usaha bersungguh-sungguh, seterusnya kita pergi ke I. I tu apa? I tu istiqamah. Istiqamah tu dalam bahasa kita ni adalah konsisten. Maknanya berterusan. Kita doa sentiasa usaha usaha yang bersungguh-sungguh, lepas tu konsisten dalam usaha tu secara berterusan, dan akhir sekali kita berserah kepada Tuhan ya. Berserah kepada Allah, itu tawakal. Sama juga dalam kehidupan kita berserah kepada Allah di akhirnya setelah kita usaha berdoa dan sebagainya. Jadi saya tak rasa saya nak sambung lagi perkongsian saya sebab saya rasa dah cukup setakat itu. Mungkin kalau ada kesempatan selepas ini mungkin boleh berbincang lagi dan sebagainya. Saya nak yang penting saya nak memberi peluang dan ruang kepada panel saya, rakan saya tu, iaitu Encik Ashraf dan Puan Zuliana. Sebab rakan-rakan saya tu saya mengharapkan dapat berkongsi sesuatu untuk kawan-kawan ya. Sebab apa? Anjuran MJK Kintab Utara ni kita buat petang ni khas untuk anak-anak SPM kita supaya kita dapat memberi perkongsian kaitan teknik menghadapi perasaan dan juga salah satu cara kaedah untuk pengurusan stres lah, iaitu teknik relaksasi ya. Jadi Puan Moderator, Puan Zaleha. Ya. Saya rasa saya nak bagi dahulu, sekiranya ada kesempatan mungkin boleh sambung ataupun cukup setakat inilah setakat ni. Okay, terima kasih ya. Okey, pihak majlis mengucapkan terima kasih ya kepada Encik Salihuddin bin Fahmi atas kesudian menyampaikan, berkongsi dengan kita semua berkaitan tajuk kita yang pertama, iaitu pengurusan stres. Melalui kongsian yang telah dijalankan sebentar tadi ya, kita dapat lihat ya, Encik Salihuddin telah berbincang tentang apakah definisi berkaitan stres, faktor yang menyebabkan stres, serta berkongsi tentang teknik bagaimana nak mereducekan atau mengurangkan stres, iaitu S, iaitu syukur, sangka baik, sabar, sayangi diri dan juga semangat. Dan turut juga dikongsikan ialah akronim duit, doa, usaha, istiqamah serta tawakal. Dan itu adalah perkongsian yang pertama dari panel kita yang pertama, iaitu Encik Salihuddin bin Fahmi ya. Dan seterusnya kita beralih kepada bicara santai slot yang kedua, iaitu dalam topik relaksasi minda. Dan topik ini juga tak kurang pentingnya ya untuk adik-adik ataupun anak-anak pelajar yang akan menduduki SPM dan juga STPM juga nanti ya. Namun begitu, sebelum saya meneruskan, izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita yang kedua, iaitu Encik Ashraf Johar bin Saleh,
ya, Encik Ashraf Johar bin Saleh merupakan berumur ya, jaka berumur dan berasal dari Bagan Datuk Perak, satu kampung dengan saya sebenarnya. Sebelum ini ya, beliau merupakan pegawai psikologi di ILP Ipoh sebelum sekarang ini sedang menyambung pengajiannya di peringkat Dr. Falsafah di UPSI, dan pada tahun mula bertugas di sebagai pegawai psikologi sambilan di Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2009. Sebelum itu di 2008 sebagai tutor sambilan di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan seterusnya menjadi pegawai psikologi di ILP Ipoh dari tahun 2009 hingga 2019, dan beliau juga aktif menerima jemputan menceramah di bawah anjuran agensi-agensi kerajaan seperti ISM dan sebagainya. Dan tanpa melengahkan masa lagi ya, majlis ataupun program kita pada hari ini, persilakan Cik Ashraf Johar bin Saleh untuk slot yang kedua bertajuk relaksasi minda. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang ya kepada semua penonton-penonton ya yang secara maya. Okey, baik. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Zaleha ya di atas kesudian menjemput saya ya, dan juga rakan kepada beliau lah, dan juga Encik Soleh serta Puan Zuliana juga rakan saya ya. Jadi pada hari ini saya akan berkongsikan sedikit tentang berkaitan dengan isu relaksasi minda. Bila berbicara tentang relaksasi minda, relaxkan kita punya minda, saya faham ya kepada anak-anak sekalian dan juga kepada adik-adik kita yang akan berhadapan dengan SPM dan juga STPM tak lama lagi ya, dalam kira 5 ke 4 hari yang bermula pada 22 hari bulan tak salah saya. Jadi saya faham ketika ini bahawa semua pelajar akan menghadapi satu keadaan yang mana umpama batu di atas kepala yang sukar untuk dikeluarkan. Selagi periksa tak habis, selagi itulah batu tu sukar untuk dikeluarkan. Okey, sukar diturunkan daripada gejemala atas kepala ni, memang sangat sukar. Saya faham ya. Sebab bukan setakat saya saja, Puan Zaleha, Cik Soleh dan juga Puan Zuliana juga dulu pernah menjadi seorang pelajar, pernah berhadapan dengan peperiksaan SPM, peperiksaan yang besar ya, dan juga STPM. Saya juga dulu merupakan pelajar STPM. Jadi saya faham bagaimana perasaan ataupun keadaan yang adik-adik ataupun anak-anak yang sedang hadapi sekarang. Jadi kita ni dah nak berhadapan dengan sesi ke suatu suasana keadaan yang mana peperiksaan itu ada kalanya dianggap sebagai satu peperangan yang sangat besar. Peperangan yang mana ilmu yang kita telah belajar, yang telah kita buat, yang telah kita buat lakukan ulang kaji, yang telah kita buat perbincangan bersama cikgu, yang telah kita buat bersama dalam masa tuition ke apa ke, itu merupakan kita punya weapon ataupun senjata yang kita akan berhadapan pada peperangan tersebut. Tapi apabila kita berhadapan dengan peperangan, kebanyakan orang akan mengalami satu perasaan yang sangat, orang kata macam mana, sangat perasaan yang sangat kadang-kadang takut ya, kadang-kadang resah ya, ada yang tak tidur malam memikirkan tentang peperiksaan ya, kadang-kadang boleh mendatangkan gementar yang sangat-sangat ya, ada yang sampai tak lalu makan ya, yang terbanyak makan pun ada ya, tak boleh dinafikan. Jadi benda-benda ni memang sentiasa berlaku, dan sehingganya kalau dia tidak diuruskan ya, dan akan mendatangkan satu kesan yang tak baik ketika peperiksaan sedang berjalan. Itu yang kita tak nak. Maka kenapa saya katakan relaksasi minda itu sangat penting ketika fasa-fasa genting ni. Sebab anak-anak dan juga adik-adik ni dah berhadapan dengan fasa-fasa, 3 fasa utama. Fasa pertama adalah fasa permulaan yang mungkin berlaku pada tingkatan 4 selepas PMR ataupun PT3. Itu fasa permulaan yang mana kita mengenali tentang subjek baru, subjek yang lebih, orang kata lebih susah, okey. Itu fasa permulaan yang mana kadang-kadang kalau orang yang telah bersedia pada awal sudah meletakkan satu, orang kata permulaan yang sangat baik. Kemudian fasa pertengahan. Ya, macam pelajar STPM sekarang fasa permulaannya mungkin pada semester pertama.
Kemudian dia ada juga exam. Yang dilihat mungkin tidak beberapa orang kata keberatan tu tidak berat seperti fasa semester akhir. Jadi macam pelajar SPM, sekarang ni fasa yang akhir yang mana kita dah nak masuk dah kepada fasa yang orang kata ini mungkin penentuan masa depan kita. Setengah orang memikirkan ini adalah keberatan yang sangat-sangat berat. Tapi dalam kita nak membentuk orang kata supaya akan lebih rasional, apa yang boleh saya kongsikan di sini kepada anak-anak ya, sebenarnya peperangan itu, peperiksaan itu dianggap sebagai peperangan, tetapi jangan 100% kita anggap peperangan itu adalah peperangan. Kita kena ubah cara minda kita berfikir bahawa peperiksaan itu peperangan dengan perayaan. Faham tak maksud saya? Ya, peperangan itu ya macam kita tahu bahawa analoginya peperangan itu benda yang sangat menakutkan, yang mana kita kena bertarung, yang kita kena melakukan sesuatu yang sangat orang kata fizikal, mental kita. Okey, berbeza dengan perayaan. Apa beza perayaan dengan peperangan? Perayaan dengan keadaan yang mana kita rasa seronoknya perayaan. Ada masa yang kadang macam tak sabar-sabar nak pergi orang kata nak beraya pada esok hari. Nampak? Perasaan peperangan dan perayaan satu benda yang perasaan yang berbeza, termasuk dengan pemikiran kita. Fikiran kita ketika peperangan, kita fikir macam mana kita nak berperang ni, apa yang kita nak keluarkan, senapang apa kita nak guna, pedang apa nak kita guna. Beza dengan perayaan, kita banyak relax, kita banyak seronok, kita banyak gembira, kita jumpa orang, kita pakai baju baru, kita pakai wangi-wangi, kita pakai cantik, kita lebih tersusun, kita lebih seronok, kita lebih gembira. Jadi, maksud saya pada hari ini ya, dalam fasa yang akhir ini, fasa genting ini, jangan letakkan peperiksaan itu sebagai satu peperangan yang sangat menekan. Sebaliknya, ianya sebagai peperangan dan juga perayaan. Yang mana apabila kita berhadapan dengan peperangan itu, maka perayaan yang kita wujudkan dalam peperiksaan itu, makanya akan menimbulkan rasa gembira. Apabila rasa gembira, apa akan jadi berlaku kepada pemikiran kita? Mudah kan? Pemikiran kita dah tentu akan lebih tenang. Kita lebih seronok, kita gembira, seronok jumpa kawan-kawan. Kan? Semata-mata untuk menjawab peperiksaan. Nak masuk dewan peperiksaan pun kita rasa happy. Sebab kita berhadapan dengan perayaan, bukannya peperangan. Ya, di sinilah saya nak menunjukkan bahawa asasnya pada peringkat akhir ini, fasa akhir ini, pemikiran ini yang perlu kita bina, kita tunjulkan supaya masa hari pertama memasuki dewan peperiksaan, perasaan kita akan lebih tenang, kita lebih gembira. Sebab ya, apabila kita start nak menjawab paper yang pertama, kalau kita berfikir tentang peperangan, susah, takut, sedih, macam-macam lagi, saya cakap memang tak boleh kita nak buat paper tersebut. Paper apa sekalipun. Kadang-kadang ejaan dalam bahasa Melayu pun kita boleh salah. Benda mudah. Nak eja saya pun kadang-kadang sebab kalau terlalu takut, terlalu risau, terlalu resah, berpeluh-peluh, nak eja SAYA pun jadi WCTW, apa-apa sahaja yang mungkin boleh berlaku. Itu maksud saya. Jadi maksudnya apabila kita dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang, maka proses dalam kita nak menjawab peperiksaan juga senang. Jadi pada fasa akhir ini saya faham semua orang akan mengalami satu macam tekanan yang amat berat. Ya, batu yang ada atas kepala kita tu memang dia akan ada, tetapi bagaimana kita nak kontrol batu tu daripada rasa ianya bukan batu, tetapi ini adalah kapas. Batu 10 kilo atas kepala, kita anggap kapas yang tak berat pun. Cuba letak kapas berbanding letak batu. Baling kapas kat kepala berbanding baling batu dekat kepala. Mana lebih sakit? Batu kan? So kapas itu saya analogikan sebagai bentuk perayaan ataupun kita merasakan peperiksaan ini sebagai satu perayaan yang menggembirakan. Kita datang, kita rasa seronok, kita datang dengan pakaian yang bersih, yang kita rasa kita pakai wangi, kita mandi sebelum peperiksaan, kita ada pensel baru, kita ada pen baru. Jadi itu semangat-semangat yang perlu kita wujudkan ketika masuk di alam peperiksaan. Nanti Puan Zulaina akan ceritakan bagaimana persediaan akhir yang akan dikongsikan. Saya nak ceritakan di sini yang mana peringkat-peringkat akhir sebelum 3-4 hari ini, pemikiran yang perlu kita wujudkan ketika ini. Jangan kata ya, ada orang kata, cikgu boleh lagi kita kalau kita belajar di peringkat-peringkat akhir ini, soalan ini biasa berlaku. Dan time inilah baru kita nak buka itu ini, buka ini, buka itu. Tips dia anak-anak pada peringkat akhir ini, pada 4 hari yang tak akhir ini, 5 hari yang tak akhir ini, tips dia, okey, boleh anda belajar
Okey, tetapi untuk mewujudkan pemikiran yang lebih rileks, perasaan yang lebih seronok, ya, anda perlu belajar dengan kadar rileks. Faham tak maksud saya? Maksudnya kadar rileks ni maksudnya belajar bukan tak belajar langsung, belajar. Maksudnya dalam kadar rileks ni maksudnya kita mungkin menyemak apa yang telah kita baca secara orang kata sekali pandang, mungkin ada benda tertinggal kita boleh lihat. Tetapi untuk belajar balik, membaca balik dalam bab 1 sampai ke bab tu adalah tidak logik. Sebab kita cuba menambahkan lagi berat kepada otak kita. Menambahkan batu lagi. Jadi pembelajaran rileks itu tidak berlaku. Apa akan berlaku bila kita masih membaca, kita akan rasa risau, takut, dia macam tak baca lah, ni macam tak baca lah. Matematik tak buat lagi, sains tak buat lagi, fizik tak buat lagi, bio tak buat lagi, banyak subjek ni kita nak kontrol. Okay? Tapi dalam keadaan sekarang, adalah ulang kaji secara rileks. Mungkin baca balik paper-paper yang telah kita buat ataupun soalan-soalan lepas yang telah kita buat, cara bagaimana kita menjawab, cara menjawab salah macam mana tu yang kita betulkan, yang mana soalan-soalan itu mungkin memberi semangat, cara menjawab ini dengan lebih betul. Itu yang sepatut kita peringkat-peringkat fasa yang dah nak genting-genting. Dah tak ada lagi masa kita nak buat pada peringkat awal, itu bukan lagi. Okay? Itu saya katakan fasa relaksasi minda dengan mengulang kaji dengan kadar yang rileks. Supaya kita masih kekalkan lagi kita punya momentum pemikiran kita, pengetahuan kita masih mengekalkan tetapi dengan kadar yang lebih tenang. Maksud saya macam tu. Apabila kita memberatkan sesuatu benda yang sewajarnya tidak diberatkan, maka ini akan datang masalah pada kita. Jangan buat hal yang sedia ada berat menjadi masalah. Itu maksud saya. Okey. Selain itu, kalau dalam keadaan yang genting-genting macam ni, saya tahu ya situasi ini mungkin berlaku dan pengalaman juga pada saya masa zaman sekolah dahulu. Kadang-kadang ada rakan-rakan yang rakan-rakan nakal ya, yang suka kadang-kadang WhatsApp, kau dah check ke soalan ni mungkin keluar, soalan ni mungkin keluar. Kau tahu tak masalah, kau tahu tak jawapannya apa? Kadang-kadang benda ni berlaku. Tak semua yang perlu kita ambil kisah benda tu. Sebab sekarang peringkat genting ini adalah peringkat kita merilekskan keadaan kita. Me time terhadap diri kita. Maksudnya me time tu maksudnya hari genting ini adalah masa untuk kita membetulkan perasaan kita, membetulkan pemikiran kita dan membetulkan tingkah laku kita. Wah, imalah kalau kita tak ada kawan rapat kita sekalipun, bagi tips-tips yang orang kata, jawab macam ni, disarankan untuk elakkan sedikit supaya ini tidak akan memberi kegusaran dan ketakutan kepada kita. Jadi otak kita lebih rileks. Tapi anak-anak, adik-adik, janganlah langsung kita tabak ulang kaji, itu pun salah. Ulang kaji pada waktu dan masa yang rasa sesuai. Jangan ulang kaji pada keadaan-keadaan yang tidak sesuai. Tengok keadaan yang sesuai. Setkan. Pukul 8 sampai pukul 9 apa yang kita nak kaji. Kita pun ada jadual pada peringkat awal. Fasa 1, fasa 2 kita ada jadual. Tapi peringkat akhir ni pun kita ada jadual bagaimana kita nak cover semua subjek kita. Tetapi dengan gaya pembelajaran ulang kaji yang lebih rileks pada peringkat akhir ni. Bukan maksudnya kita perlu baca balik daripada awal sampai habis. Bila kita baca pada awal, banyak lagi sebenarnya tak baca, banyak lagi sebenarnya tak baca. Lalas tak ada apa pun. Ilmu yang kita masukkan dalam otak ni sebenarnya apabila dia overload, dia tak akan jadi apa-apa. Dia akan masuk dalam otak, keluar, dia tak akan disimpankan dalam otak. Sebab kita kena faham ya, anak-anak dan adik-adik sekalian, fungsi otak kita ni ada limitasi untuk menyerap maklumat dan menyimpan maklumat. Tetapi apabila kita paksa, dengan keadaan yang dalam keterpaksaan pada peringkat akhir ni, ada kalanya dia akan menyebabkan lambakan ataupun muntahan balik terhadap maklumat yang kita cuba masukkan dalam otak. Sebab maklumat-maklumat ni kita sebenarnya dah belajar pada peringkat awal dulu, fasa 1 masa kita belajar di sekolah, lepas tu online, semua tu kita dah belajar. Masa untuk hard working, maksud saya masa untuk hard working study ini dah tak boleh dilakukan. Itu sebabnya kita sarankan menggunakan lebih kepada study smart. Maknanya study secara bijak. So maksudnya relax ini adalah cara study secara bijak. Itu maksud dia. Kemudian mungkin pada peringkat-peringkat fasa akhir ini adalah
kita cuba kurangkan ya dengan group discussion. Ya, group discussion ini kadang-kadang dia akan mengacau ganggu sekiranya kita tak mampu. Mungkin ada benda-benda yang baik. Boleh group discussion tetapi bukan sehari sebelum ya. Bukan sehari sebelum nak exam, itu tidak sesuai. Sehari sebelum untuk exam kita adalah persiapan akhir nanti yang akan dikongsikan dengan Cikgu Ziana adalah benda-benda yang untuk me time pada kita. Kita untuk persediaan besok nak pergi ke Dewan Peperiksaan. Elakkan group discussion pada peringkat akhir kerana apabila group discussion ini apabila peringkat akhir, kadang-kadang mungkin kawan kita ni banyak maklumat pengetahuan tahu, ada kita ni tak berapa tahu banyak maklumat, tetapi ada pengetahuan yang kita takut nak menjawab pada suatu maklumat yang mungkin kita tak tahu. Jadi apabila benda itu berlaku akan menyebabkan kegusaran pada diri kita dan maka akhirnya akan menyebabkan masalah pada diri kita hari pertama kita nak masuk ke dalam peperiksaan. Boleh buat group discussion tetapi diminimaliskan, maksudnya dalam keadaan yang lebih relax. Bukan maksudnya dalam ketika ini group discussion yang mungkin kita lakukan dengan perkongsian pelbagai maklumat yang boleh menyemakkan pemikiran kita. Boleh, tetapi macam saya cakap, mungkin di peringkat akhir ni kita boleh berbincangkan tentang soalan-soalan lepas dalam group discussion, itu boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita nak soalan-soalan yang gila-gila tu memang sebenarnya kadang kita tahu, tapi kadang-kadang bila kita terlalu takut sampai kita tak tahu. Perasaan ni yang kita cuba nak elak. Sebab benda ni ya, peperiksaan adalah persediaan kita yang mana setelah kita belajar 2 tahun, mungkin tingkatan 4, tingkatan 5 ya, di mana STPM itu belajar semester 1, semester 2, okey, yang setiap semester kita belajar, kita dah absorb semua maklumat. Ini masa akhir ni yang kita nak gunakan. Ya, mungkin pattern STPM agak berbeza dengan pattern SPM. Ya, jadi itu yang saya nak cakapkan tadi. Ya, boleh kita lakukan group discussion tetapi diminimaliskan, dikurangkan supaya otak kita ni lebih relax. Sebab kita ni di fasa akhir. Fasa akhir ini memanglah semata-mata kita nak merelakskan keadaan pemikiran kita supaya kita tidak terkajau ganggu dengan maklumat-maklumat yang mungkin maklumat-maklumat jahat yang kita cuba masukkan dalam otak sehingga akan merosakkan kita punya penyimpanan maklumat sedia ada. Yang mana bila kita terlalu takut, maka nak dikeluarkan balik pada masa peperiksaan mungkin sukar berlaku. Itu saya cakap. Peperiksaan ni jangan anggap sebagai peperangan, tapi kita anggap sebagai perayaan. Bila kita tenang di dalam peperiksaan, automatically anak-anak, adik-adik, kita menjawab senang keluar. Daripada dalam keadaan kita takut, kita gusar, satu benda pun kita tak ingat. Waimah benda tu mudah. Jadi kita pattern kan di peringkat fasa akhir ini dengan keadaan yang lebih relax. Mungkin me time untuk kita tengok yang mana perlu disesuaikan, yang mana perlu ditingkatkan. Soalan lain mungkin orang tanya, apa lagi tips lagi ya cikgu yang mungkin kita boleh gunakan untuk fasa-fasa akhir ni? Boleh ke saya tengok TV masa fasa-fasa akhir? Ada juga pelajar-pelajar tanya, boleh ke saya tengok movie masa fasa akhir ni? Bagi saya tak ada masalah kalau itu boleh mengurangkan kadar tekanan pada anda. Boleh tengok cerita Korea tu terpulang. Tetapi pada saya, pada penghematan psikologi yang melihat bahawa dalam fasa-fasa genting macam ini, kurangkan melihat kepada mungkin movie-movie yang lebih berat yang memerlukan otak. Yang boleh menyebabkan kita mengingat, terikut-ikut dengan benda tersebut. Sebab sekarang ni fasa akhir kita dah kumpul maklumat dalam otak kita untuk kita gunakan masa peperiksaan. Tetapi apabila kita absorb maklumat baru, yang macam contohnya yang kita tak suka cerita takut tapi kita tengok benda yang takut, automatically imajinasi berdasarkan apa yang kita lihat, maklumat ketakutan yang kita lihat itu dia akan mengacau ganggu maklumat dalam pemikiran kita. Itu yang kita risau. Jadi disarankan melihat cerita-cerita yang lebih ringan, ya. Boleh kalau rasa tengok kartun itu lebih menenangkan, tak ada masalah. Tengok YouTube, dengar lagu, boleh, tak ada masalah. Muzik-muzik yang lebih menenangkan, tak ada masalah. Dengar-dengarlah muzik yang lebih orang kata menenangkan, jangan muzik-muzik yang orang kata menyakitkan hati. Maksud dia macam tu. Tetapi janganlah sampai satu hari tu asyik tengok movie, ya, tengok dengan muzik tak habis-habis, tak boleh juga. Selang-selikan dengan ulang kaji, relax yang kita dah bincangkan tadi. Okey, contoh pukul 8 sampai pukul 9, okey, ulang kaji satu subjek ni. Kemudian ambil sekejap me time dalam masa setengah jam, relax dengan muzik untuk kita
sustain ataupun mengekalkan ya maklumat-maklumat itu supaya tidak lari ataupun tidak hilang. Jadi dengan kadar-kadar yang dengan muzik ataupun cerita-cerita yang lebih ringan, maka maklumat-maklumat yang kita belajar tadi dia tak akan hilang. Tapi kalau kita masukkan elemen-elemen berat, muzik-muzik yang berat, movie yang berat, akan menyebabkan, dikhawatiri akan menyebabkan maklumat-maklumat yang kita telah ulang kaji secara rileks ini dia akan hilang. Maksud dia macam tu. Okay. Mungkin tips lain untuk mengekalkan keadaan rileks ya. Orang kata meditasi ya. Okay, meditasi ni salah satu kaedah yang mungkin ni boleh gunakan. Okay. Kemudian sebagai umat Islam jangan lupa solat. Solat ini sebenarnya adalah kunci penenang jiwa. Kalau terbangun malam ya kerana kita takut sangat nak peperiksaan, bangun malam tak ada masalah, buatlah solat sunat, simple je. Tak ada masalah. Sentiasa berdoa dengan Tuhan. Tuhan akan dengar apa yang kita rasakan, kita takutkan. Tuhan akan bantu dekat situ. Solat akan menenangkan apa yang kita rasa gusar, kita tenang dengan solat macam tu. Okey, mungkin tips lain yang mungkin kita boleh guna dalam relaksasi minda ini dalam proses 4 ke 5 hari akan datang ini yang tak lama ini. Okey, sentiasa berterusan berbuat baik. Berbuat baik ni macam-macam cara yang boleh kita buat. Bukannya maksudnya kalau dalam keadaan sekarang perlu mengecat rumah orang, tidak. Berbuat baik ni benda-benda yang simple. Bagi makan kucing. Benda bila kita berbuat baik ini, dia akan menenangkan perasaan kita. Apabila perasaan lebih tenang, apa yang berlaku kepada minda kita? Minda kita kan lebih positif. Itu je, simple je. Berbuat baik. Dia tak akan lari daripada situ. Buat benda yang betul, emosi kita betul, pemikiran kita betul. Buat baik ni macam-macam kita boleh buat. Masakkan untuk parents, tak ada masalah. Buatkan air untuk parents, buatkan untuk adik-beradik. Masakkan makan untuk adik-beradik. Dah penat kita buat ulang kaji relax tadi kan. So kita boleh buat benda tu. Kita mendidik perasaan yang lebih tenang. Mendidik perasaan yang lebih tenang, maka otak kita kan akan lebih tenang. Automatically akan lebih relax. Bukan maksudnya kita relax ni, kita kena relax ya, duduk ya, melihat keindahan tu daripada pagi sampai petang. Ini relax cikgu. Tak semestinya. Apa benda yang kita buat sebenarnya itulah sebenarnya yang merelakskan. Bangun awal pagi ya. Sebelum ni kita bangun pukul 10, bangun awal pagi. Pukul 6.30 atau pukul 6 bangun, lepas tu solat subuh. Jangan tidur balik. Dalam keadaan sekarang, jangan bentuk perilaku-perilaku yang boleh menyebabkan kita sesuatu benda yang boleh menyebabkan lambat pergi ke exam nanti, jangan. Kita dalam akhir-akhir ni kita kena setkan badan kita supaya aku sebenarnya memang dah bersedia ni. Nak pergi beraya ni. Hari Isnin minggu depan nak pergi beraya ni. Kita kena setkan pada sekarang, 5 hari ni. Bila kita setkan pada awal, maksudnya kita dah bersedia, otak kita dah relax, minda kita dah bersedia, yes, Isnin aku nak pergi ke peperiksaan. So otak kita lebih relax, kita lebih tenang, kita lebih seronok. Hari raya, masa peperiksaan tu, pakai pakaian bersih ke, kalau ada duit lebih, beli baju baru ke, tak ada masalah. Kalau itu menenangkan kita. Okay? Dalam keadaan yang mungkin saya kongsikan terakhir adalah teknik pernafasan. Kalau dalam teknik pernafasan ni orang kata alas takat nafas, boleh je cikgu, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus. Yes. Tetapi sebenarnya teknik pernafasan yang mungkin kita lakukan ada kalanya tidak orang kata tidak bertepatan. Sebenarnya tarik nafas yang betul adalah dengan kita menarik nafas dan kemudian kita orang kata bukan stop ya, tetapi kita hold 3 saat, kemudian kita menghembuskan. Kerana apa ya? Teknik pernafasan yang betul adalah apabila kita menarik nafas adalah kita memasukkan oksigen dalam tubuh badan, betul? Oksigen yang mencukupi akan menyebabkan saluran oksigen dalam darah akan lebih baik. Bila saluran darah lebih baik, maka oksigen yang dibawa ke otak akan lebih baik. Apa akan berlaku apabila peratus oksigen dalam otak dan juga badan lebih baik, maka heartbeat kita akan lebih tersusun, lebih orang kata lebih tenang. Cuba kalau kita tak bernafas, apa akan berlaku? Mati, betul? Jadi maksudnya teknik relaksasi dengan betul itu, maksudnya apabila kita menarik nafas, saya ajar ya, ini mungkin tips terakhir ya. Menarik nafas, tarik nafas semua.
Okey, kita buat 5 cycle ya. Tarik nafas, tahan 3 saat, hembus. 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 Ya. Tapi kalau yang peringkat akhir ni, kalau dekat rumah boleh buat, boleh jerit. Tarik nafas, tahan 3 saat, lepaskan apa yang rasa nak lepaskan. Tetapi anak-anak janganlah dekat dewan peperiksaan anak-anak buat macam tu. Kan kena keluar daripada dewan peperiksaan. Buat di rumah. Boleh juga dibuat di peperiksaan tapi janganlah yang peringkat akhir tu kita menjerit. Okay. So ini merupakan teknik-teknik yang mungkin saya boleh kongsikan dengan anak-anak, dengan adik sekalian bahawa ini teknik yang saling berkait. Ya. Bukan sekadar untuk relaksasi minda tu kita hanya fokus pada minda tetapi tidak. Sebenarnya ia berkaitan dengan emosi dan juga perilaku. Kadang-kadang nak relakskan peminda kita, kita perlu dalam bentuk perilaku yang mana ianya akan menghasilkan emosi yang baik dan akhirnya akan menghasilkan pemikiran yang baik, pemikiran rileks. Maka apabila pemikiran rileks, ya, kita masuk dewan dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan, maka ianya akan mendatangkan ketenangan apabila kita nak menjawab peperiksaan. Berbanding dengan otak kita yang tak rileks, kita resah, kita takut, kita anggap peperiksaan ini peperangan, maka akan memburukkan lagi keadaan sehingga kita nak masuk dewan peperiksaan pun kita macam nak masuk ke mana masuk tempat yang kita takut, macam nak masuk rumah hantu. Itu yang kita nak elakkan. Yang hari ini kita dah belajar bagaimana nak merelaksasikan minda kita, yang mana dengan cara ini akan membolehkan anak-anak dengan keadaan tenang, seronok untuk menghadapi peperiksaan. Ya, saya rasa masa pun sudah saya akan kongsikan. So saya mendoakan semoga semua pelajar-pelajar SPM dan juga STPM tahun ini akan terus berjaya. Ya, dengan apa usaha anda, yakinlah bahawa usaha yang kita usahakan pada hari ini adalah usaha dari kita dan mintalah orang kata doa daripada ibu bapa semoga usaha kita yang kita telah laksanakan sepanjang 2 tahun ini akan berbaloi dengan menjawab peperiksaan dengan lebih tenang dan lebih seronok. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi perkongsian dari Encik Ashraf Johar bin Saleh berkaitan dengan relaksasi minda Dan apa yang telah dikongsikan oleh Encik Ashraf seperti tadi beliau telah berkongsikan bagaimana teknik untuk mewujudkan perasaan yang lebih rileks di saat-saat fasa terakhir untuk menghadapi SPM ini, dan beliau juga ada berkongsi berkaitan tips-tips yang bagaimana untuk menghadapi keadaan dengan lebih maksud dalam keadaan lebih rileks Dan beliau juga ada berkongsi teknik pernafasan yang mungkin anak-anak sekalian boleh gunakan kalau kita rasa agak stres, agak rasa tertekan semasa mula menjawab peperiksaan ataupun semasa dalam menjawab peperiksaan, kita juga boleh gunakan teknik tersebut supaya kita dapat mereducekan perasaan tertekan itu tadi. Mungkin kita boleh gunakan satu perkongsian yang sangat menarik dari Encik Ashraf Johar. Dan kita telah mendengar sebentar tadi slot pertama, cara santai bersama kaunselor slot pertama dengan Encik Soluddin bin Fahmi berkaitan dengan penurusan stres. 5S telah dikongsikan, dan slot kedua dengan Encik Ashraf Johar berkaitan dengan teknik relaksasi minda, dan seterusnya untuk slot kita yang terakhir pada petang ini ialah slot ketiga, iaitu persediaan akhir sebelum peperiksaan. Dan ini merupakan satu topik yang saya rasa sangat penting yang perlu anak-anak sekalian dengar dan fahami. Dan kalau contohnya tiap-tiap tahun sebenarnya kalau di sekolah pada slot ini atau topik akan diberikan kepada pelajar-pelajar sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum peperiksaan. Dan memandangkan sekarang ini kita berada dalam keadaan wabak pandemik COVID ini. So ini adalah cara yang paling tepatlah untuk kita dan sebarluaskan satu topik yang sangat penting untuk anak-anak sekalian iaitu persediaan akhir sebelum menghadapi peperiksaan.
Dan sebelum kita teruskan, saya serahkan kepada panel kita yang ketiga. Izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita yang ketiga, iaitu Puan Zuliana binti Hassan ya. Beliau berusia 42 tahun dan merupakan mantan guru kaunseling dari Mahat Imam Ash-Shafi'i Ipoh, dan sekarang ini sedang menyambung pelajaran di peringkat Dr. Falsafah di kaunseling di USM, insyaAllah bakal bergelar doktor. Dan beliau memperoleh ijazah pendidikan bimbingan kaunseling dari UPSI, juga mendapat sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling juga dari UPSI, dan berpengalaman luas ya sebagai seorang kaunselor, kaunseling selama 18 tahun di 50 sekolah ya, di Sarawak, Perak, ialah di Mahat Imam Ash-Shafi'i Ipoh. Dan beliau juga merupakan kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan baiklah, untuk tanpa lengah masa lagi, saya dengan ini mempersilakan adinda saya, Puan Zuliana binti Hassan, untuk meneruskan slot kita yang seterusnya akhir ataupun persediaan akhir sebelum peperiksaan. Dan dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator, sahabat saya Puan Zaliha Hasbullah. Terima kasih kepada rakan panel yang terlebih dahulu memberikan perkongsiannya pada petang yang berbahagia ini. Cik Salihuddin Fahmi, Ketua Unit Kaunseling IPC Ipoh, saudara Ashraf Johar, juga rakan seperjuangan yang sedang dalam perjuangan ilmu ini ya. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pegawai teknikal kami, saudara Mahyarudin Bishwadi, yang mengendalikan urusan teknikal pada petang ini untuk memastikan perjalanan program kita ni berjalan dengan lancar. Urusan teknikal berlaku beberapa hari sebelum lagi kita laksanakan program pada hari ini, dan itu adalah yang dikenali sebagai persediaan akhir. Dan sudah semestinya diraikan dan dialu-alukan ya, sahabat-sahabat yang saya nampak tadi di ruangan chat, ramai ada dalam kalangan kita ya. Ada Cikgu Kalai, ada Cikgu Syiar Rafidah tadi, ada Cikgu Azwa, ada Cikgu Atika, dan ada ramai lagi. Dan juga kita ada anak-anak murid yang datang daripada Jalan Tasik, Amirul Nusri, dan ada seorang lagi Amirul juga namanya, dan tak dapat jumpa, tak dapat scroll ke melihat ni. Okey. Puan Dayang Mastura, Puan Esa Razak, dan saya percaya dan yakin dalam kalangan penonton pada petang ini bukan hanya tertakluk pada guru semata dan bukan hanya tergolong dalam golongan pelajar semata, namun juga mungkin saya yakin dan percaya ada dalam kalangan penonton pada petang ini adalah dalam kalangan ibu dan bapa, termasuk kami juga yang bercakap sebab kami juga pun mempunyai anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan. Jadi bagaimana perasaan anda hari ini? Ada dengar pengurusan stres, dah dengar bagaimana relaksi minda, ada rasa okey? Anda okey? Cuba tengok apa yang saya pegang. Ini biasa kalau emoji dalam telefon ni kan ada pelbagai maksud. Jadi ini salah satu maksud yang saya nak anda ada ni, rasa seronok, rasa selesa, rasa lebih cool, rasa lebih relax, rasa lebih santai. Okey, kalau kita berbicara pasal persediaan akhir peperiksaan, sebab kita, anda semua anak-anak, khususnya pelajar SPM yang 2020, kalau kita sebelum ni tak pernah dengar, kalau saya sendiri tak pernah dengar, pelajar SPM ni kita ada satu tema, Pro Max. Pelajar SPM Pro Max. Pro Max maksudnya satu jenama handphone yang canggih, yang hebat, yang berkualiti, yang mana ramai orang nak kejar. Artinya anda bagi calon-calon SPM yang sewajarnya pada tahun lepas ikut SPM calon 2020. Tapi anda diberikan satu perkara, satu kejutan berkenaan sebenarnya satu dunia telah dihadiri dan didatangi dengan satu virus yang kita nampak, kita tak tahu dan kita tak sedar pun kat mana dia duduk, dan dikenali dengan nama virus pandemik COVID-19, coronavirus. Jadi apabila berlaku begitu pelbagai urusan dalam dunia ini, terutama khususnya kita di Malaysia, dia melalui satu fasa yang agak penyesuaian yang menyebabkan semua terkesan. Tak kira lah dari sekecil-kecil kanak-kanak sehinggalah ke sebesar individu ataupun pelbagai sektor, sama ada di sekolah, di rumah, di pejabat, di
semua tempat terkesan dan anda merupakan salah seorang yang mengalami kesan akibat pandemik COVID-19. Jadi apa yang ingin tentu pada petang ini sebenarnya adalah perkongsian yang mungkin berkali-kalinya yang telah anda dengar dalam perkongsian-perkongsian yang lain di YouTube, ada perkongsian-perkongsian bersama dengan guru-guru atau bacaan-bacaan anda di mana-mana juga. Namun perkongsian adalah untuk peringatan bahawa untuk memberikan yang terbaik kepada individu yang bergelar individu yang bergelar pelajar yang terhebat ini, ProMaths ni, kita nak sentiasa memberi peringatan. Ini peringatan agar anda semua bersedia, dan kalau tadi relax, peperiksaan adalah perayaan. Dan kalau sebelum tu perusahaan stres dengan 5S-nya, dan kali ini cikgu akan bersama-sama dengan anak-anak sekalian dengan perkataan ataupun dengan satu jenama haiwan, iaitu lebah. Lebah. Sebab apabila kita nak berdepan dengan peperiksaan ni, umpamanya seperti mana kita sedang berada di satu lorong yang panjang, perjalanan yang jauh, yang mana kita nak pergi secara bersendirian. Kita gerak secara bersendirian. Jadi yang pertamanya L, lebah. L, kita nak lead diri kita. Lead, pimpin diri kita. Sebab pada masa ini, masa yang masih ada, cikgu suka guna perkataan masih ada masa selama 4 hari, lebih kurang kalau betul-betul total 24 jamnya. Tetapi kalau dah tolak tambah darab bahagi kira apa semua, kita sebenarnya masih ada beberapa detik dan ketika yang begitu berharga. Jadi langkah yang pertama, adik-adik, anak-anak, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ibu atau ayah yang nak membimbing anak-anak di rumah ataupun guru-guru yang nak kekalkan momentum anak-anak agar tidak terus rasa berdebar dan takut, yang pertamanya lead. Anak-anak sendiri kena ingat pesan kat diri kita ni, pesan kat diri sendiri, lead yourself. Pimpin diri anda. Sebab masa ni kalau anda mengharapkan kawan mungkin terlupa cakap pada anda. Iaitu yang pertama, banyak kali pertama sebab ini topik apa yang pertama kan. Kita perlu siapkan diri sendiri. Yang pertamanya kalau musim ini jangan dilupa mask. Mask jangan dilupa. Ini persiapan basic cikgu nak ingatkan sebab dalam norma baru sekarang ni kita memerlukan satu persiapan yang betul-betul memberikan rasa selesa, rasa seronok sebab kita nak sambut perayaan ni. Amboi, tak nak sambut ke sayang? Kita nak periksa 2020 tapi kita diberi tempoh menunggu hampir 3-4 bulan, kita nak menuju ke 22 hari bulan 2 2021 ni. Ya Allah, debaran tu macam-macam. Sebab ada yang berkata saya dah mula hilang motivasi, ada yang berkata saya tak sabar nak meluangkan sekali ilmu yang ada yang kata saya dah tak rasa apa-apa, dan adakah perayaan kita rasa tak rasa apa-apa. Sekarang kita pupuk semangat dengan persediaan akhir dengan memberikan kita satu kelakuan yang teruja. Wujudkan perasaan keterujaan itu, keterujaan yang bukan memberikan kesakan jiwa, keterujaan yang bukan membuatkan kita rasa tak selesa, tetapi keterujaan yang membuatkan kita rasa tak sabar nak berjumpa dengan SPM ni. Paper-paper itulah yang bakal membawa saya ke arah satu dunia baru yang lebih hebat. STPM ini yang akan membawa saya ke arah satu dunia yang lebih maju, lebih mantap. Sebab saya diberi masa, ruang dan peluang yang lebih untuk belajar. Walaupun saya dalam pandemik, namun saya ada peluang yang lebih untuk belajar. Okey, yang pertama sayang. Okey, anak-anak, mask jangan lupa. Yang keduanya, hand sanitizer walaupun disediakan oleh pihak sekolah. Pada masa ni kita nak beraya. Kalau beraya kita dalam handbag ada lipstick lah, ada bedak lah. Jadi kita siapkan untuk diri kita agar kita rasa lebih seronok dan selesa. Kalau tadi Cik Ashraf ada cakap tentang nak mengawal ataupun relaxation ni untuk membantu oksigen bergerak lebih baik dalam diri kita, lebih stabil dan seterusnya. Pastikan anda membawa air masak sebab masa ini botol air pun memang perlu dibawa sendirian sebab kita tak boleh kongsi botol air. Jangan buat macam zaman-zaman dulu Zaman-zaman dulu kita bak sikit air nak kongsi sebab masa tu kita tidak berada dalam situasi virus. Pandemik ni tidak lagi berlaku. Jadi pada masa sekarang anak-anak tolong lead. Apa dia lead? Cuba type dekat chat kalau dapat. Kita tengok lead. Apa dia lead? Lead, pimpin diri sendiri. Pimpin diri sendiri. Jangan tak pimpin. Tak ada orang nak pimpin kita kecuali diri kita sendiri. Jangan berfikir tak apalah kalau tertinggal pun esok minta kawan. Apabila kita cakap begitu, esok minta kawan, perkara yang muncul selain daripada perkara-perkara yang asas iaitu seperti kita akan tak ada benda itu, tak ada benda ni adalah panik.
Kita proses stres, relaksasi sebab kita tak nak apa? Kita nak benda tu lancar, smooth. Kita nak semuanya rasa seronok. Kita nak semua rasa tersedia dengan sempurna. Kalau hari kita nak sambut raya, kita tidur ni, rela tidur lewat sebab nak persiapkan barang-barang. Jadi untuk peperiksaan, langkah untuk tidur lewat adalah tidak digalakkan kerana anda memerlukan persiapan dari segi emosi, dari segi fizikal, dari segi mental dan spiritual dengan sebaiknya. Nanti selepas kita ulas haiwan sejenis lebah ni, kita sama-sama kongsi pula dari segi mental, emosi, spiritual dan juga fizikal. Okey, jadi kita bincang tadi pasal apa? Pasal bawa semua benda basic ya. Dan anak-anak sekalian, yang keduanya explore. Explore apa yang kita perlu ada. Ya, kita perlu ada. Explore lah pengalaman-pengalaman lampau masa PT3 ataupun sekarang ni pun cikgu dah nak pesan lah ni, kami sendiri, kami nak pesan apa yang dipersiapkan sebagai seorang calon SPM. Sudah sebenarnya kena ada pengenalan. Kena bawa sayang, sebab itu walaupun kecil kat pengenalan sayang akan menimbulkan rasa panik yang sangat besar. Bila timbul perasaan panik tu sayang, dia mula akan membuatkan hilang fokus kepada apa yang berlaku seterusnya. Sepatutnya masa kita tengah relax tu kita boleh bertenang, berkawal diri, tetapi tiba-tiba alamak, kat pengenalan tertinggal. Balik sini, kita cari dalam handbag, kita tengok dekat buku. Pada masa tu tiba-tiba calon-calon SPM 2021 boleh bersiap sedia untuk masuk ke Dewan. Sudah. Masa tu dia akan mula keluar jantan, keluar peluh jantan, keluar peluh betina, keluar peluh macam-macam lah. Jadi pada waktu itu akan menjejaskan persiapan anda. Ingat saya semua, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, kawan-kawan, sahabat sekalian, persiapan berkaitan teknikal ini kena dipersiapkan sehari sebelum sebaik-baiknya. Dan malam tu dah tersusun elok dah. Ya? Okey. Pengenalan. Dan mungkin pada waktu yang lampau kita menggunakan slip peperiksaan. Waktu yang lampau seumpama seperti dulu sahaja rupanya ya. Tetapi pada 2021 ni bergantung kepada amanah ataupun perkongsian pihak sekolah sama ada slip peperiksaan diperlukan ataupun tidak. Sebab kalau sebelum ini ada sememangnya kita menggunakan slip peperiksaan, dan kalau dalam tempoh ni yang paling utama ialah kad pengenalan, jangan dilupakan. Okey. Explore lagi. Apa lagi yang akan berlaku ya? Kita cuba melihat apa yang perlu kita persiapkan. Kita explore. Kita tengok lagi. Kalau dulu masa periksa yang lalu ya, dalam Dewan Peperiksaan kita akan berjarak 1 meter. Okey, sekarang bila pandemik ni kita tambah 0.5 meter. Jadi 1.5 meter jarak meja ke meja. Jadi dewan tu akan menjadi satu ruang yang lapang, besar dan akan menimbulkan perasaan yang pelbagai. Ini kita buat persiapan ya, kita nak lakukan imagery, kita nak lakukan pembayangan, kita nak lakukan kita visualkan bagaimana keadaan dewan itu supaya apabila kita dah visualkan semua benda tu, perasaan kita akan macam tu nanti. Okey, tak apa macam ni. Okey, saya akan masuk ikut laluan ini, saya akan keluar ikut laluan ini, saya akan duduk kat depan saya. Okey, kita gambarkan semua tu. Dia tak salah untuk menggambarkan sebab apabila kita menggambarkan yang baik-baik, sebenarnya kita merancang peta perjalanan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Yang salahnya ialah apabila mereka-reka benda yang tak patut direka. Macam mana ya kalau tertinggal, macam mana ya kalau terlupa. Sedangkan perkara itu kita belum buat, kita belum siapkan. Yang penting kita persiapkan. Okey. Sebentar ya. Okey. Jadi seterusnya, apabila kita dah melihat suasana di keliling dewan, lihat dalam fikiran. Fikiran kita ni mempunyai kuasa yang amat ajaib. Dia akan memberikan kita satu situasi yang mana kita boleh gambarkan apa yang kita hendakkan. Jadi tugas anak-anak, tugas adik-adik, gambarkan yang indah-indah saja. Datang bayangan negatif, kita caras sama dia. Ya, kita caras sama dia, kita buang, kita kasih hambat dia pergi. Yang negatif tu tetap akan ada, tetapi kita caras sama dia, kita bawa gambaran-gambaran yang positif, yang baik-baik saja. Pada hari kejadian saya akan berada dalam perkara ataupun dalam suasana yang sangat indah. Peperiksaan adalah satu perayaan. Perayaan untuk mengeluarkan segala ilmu-ilmu yang ada dalam diri, mengeluarkan segala pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari, mengeluarkan segala tips-tips yang telah dikongsikan oleh guru-guru. Okey.
Kemudian berani, be brave, lebah, be. Berani untuk explore semua benda sebelum kita masuk dewan peperiksaan ataupun sebelum sampai ke detik hari akhir, kita beranilah untuk mencari sesuatu yang luar biasa dari aspek apa? Dari aspek menggunakan teknologi yang santai untuk kita. Okey, sebab sekarang ni saya, anak-anak, adik-adik, kita ni dalam dunia kita hari ni, dalam perkongsian di hujung jari ni, macam-macam perisian yang mana membolehkan anda ni belajar tanpa memberatkan diri. Okey. Contoh mungkin anda kata, alah saya nak santai lah cikgu, saya nak tengok YouTube, saya nak tengok movie, semua tak salah macam Encik Salihuddin cakap tadi, tak salah. Semua tu untuk mengurangkan stres kita ada teknik-teknik masing-masing. Encik Ashraf pun cakap tak salah, tengoklah, nak tengok. Tapi jangan bagi benda-benda yang membebankan pemikiran. Tapi bagi Muhammad Mazul pula, Muhammad Mazul cakap, cikgu cakap, benda tu pun tak salah, tetapi di zaman ini, diri sendiri ni kalau buka YouTube, Masya Allah, rasa teruja dengan kekreatifan guru-guru menyediakan nota-nota dan juga maklumat-maklumat belajar. Itu adalah cara relax dan belajar. Anda mungkin boleh menyapu sampah, buat exercise fisik anda, boleh bercucuk tanam dalam masa yang sama, telinga disumbat dengan YouTube penerangan subjek, topik A, topik B, subjek A, subjek B dalam keadaan yang santai dan tidak tertekan. Berani untuk bertindak begitu sebab detik-detik akhir bukan lagi kita masa untuk khatam dari kulit ke kulit, tetapi lebih kepada sikap ataupun sifat belajar dalam bentuk santai. Okey. Jadi seterusnya, apabila dalam situasi itu, bila kita dah buat persiapan semua tu, dari aspek fizikal ya, maksud fizikal dari aspek-aspek teknikal yang kita perlu sentuh ya, alat tulis, semua benda tu semua yang basic sebagai seorang pelajar kena buat. Mungkin kita terlepas pandang sebab kita dah lama kan, anda tahun ni sebenarnya dah 18 tahun pun sepatutnya anda dah melepasi fasa itu, tetapi disebabkan insan terpilih dan insan terpilih, anda melalui fasa yang agak special daripada insan-insan lain. Jadi anda memberi ruang dan masa untuk anda untuk menjadi orang yang lebih matang. Jadi anda mungkin terlupa perkara-perkara yang cikgu sebut ataupun mungkin terlepas pandang. Jadi lepas ni ataupun bermulanya lepas daripada program kita ni, kita makan betik buah ke? Ini saya petik daripada sahabat kaunselor pendidikan daerah Padang. Dia kata, Puan Efarina, dia penuh kaya dengan akronim. Dia kata betik. Lepas ni, sekarang ni kita belajar kan, lepas ni terus praktik. Praktik semua apa yang kita belajar dalam 3 slot ni. Walaupun masanya sangat pendek, kita punya masa sangat ringkas, tapi kita praktikkan agar perkara yang kita belajar ini, kita praktik akan membantu kita, memandu kita, bagi kita maps yang lebih mudah untuk mencapai ke arah peperiksaan nanti. Okey, A, seterusnya LEB-A, attitude. Attitude ni attitude ni anak-anak, kalau zaman sekolah dulu, zaman sekolah secara bersemuka. Setiap kali peperiksaan, sebelum peperiksaan akan adalah majlis restu ilmu. Sikap, attitude, pada masa ini attitude anda perlu mengubah ataupun anda perlu menyesuaikan diri anda dengan situasi-situasi yang ada untuk tidak berlawan dengan situasi yang boleh menyebabkan diri anda akan lagi tertekan. Kalaulah pernah sebelum ini anda melakukan kesilapan ataupun tersilap tutur kata ataupun ada waktu kelas Google Meet tu anda padam kamera, anda entah ke mana ataupun anda tidak mendengar pun perkongsian, anda rasa berdosa kepada guru anda rasa bersalah, dan rasa bersalah itu anda tak mahu membebankan diri anda hingga masuk ke dewan peperiksaan. Anda jumpalah guru anda, jumpa dalam konteks perjumpaan zaman sekarang tak susah, WhatsApp, call, video call, voicemail dan sebagainya, boleh hubungi ke semua guru-guru anda. Itu sikap anda yang mulia sebenarnya. Sebab dalam belajar, kita ada keberkatan berguru. Kita belajar ni ada 2 yang kita akan dapat. Roh ilmu, jasad ilmu. Cikgu bagi ilmu tu adalah jasad ilmu. Roh
ilmu itu apabila mana guru memberikan dan memberikan dengan jiwa guru tersebut dan diterima oleh pelajar, disambut dengan perasaan jiwa juga dalam diri pelajar. Okey, attitude anak-anak apabila pernah berlaku attitude yang tidak sihat pada guru, adalah pernah terkasar bahasa, tersilap kata, hubungi guru dan minta maaf, minta restu dan humble ya, humble, perasaan merendah diri. Ya, perasaan merendah diri itu penting ya. Persiapan akhir ni kita tak boleh nak mempertahankan diri kita adalah betul, diri kita adalah kenapa kita ni menjadi mangsa keadaan, kenapa COVID-19 ni menyerang zaman kami, kenapa kerajaan tak tangguhkan, sebab ada suara-suara yang menyebut tolong tangguhkan peperiksaan SPM. Contoh ya, kalau kita bawa batu berat kat belakang satu guni satu guni kat atas belakang kita. Satu guni berat ni bawa ke hulu ke hilir, orang Perak kata kan, ke hulu ke hilir batu atau berat ni seguni ni, berat sangat bahu ni, tapi sebab kita rasa tak bersedia nak periksa, tak bersedia nak lepaskan batu ni, kita kata tolonglah tuan, janganlah bagi saya berhenti dulu, tolonglah jangan bagi saya buang dulu batu ni, saya tak bersedia lagi. Apa yang akan berlaku? Kita akan berterusan membawa bebanan yang akhirnya menyebabkan sakit belakang, sakit kepala, itu ada unsur-unsur dan simptom stres. Jadi sekarang ni humble, kita menerima apa yang berlaku ini sayang, kita nak atau tidak, kita suka ataupun benci, kita cinta ataupun tidak tentang peperiksaan ini, kita menjemput dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa rendah hati, bahawasanya sampai masanya, dah sampai detiknya, dah sampai saatnya wahai SPM tersayang, engkau hadir berjumpa denganku. Dan pada masa ini perasaan humble itu membantu kita ya sayang, anak-anak, adik-adik sekalian, membantu kita untuk lebih cool, lebih relax, tenang, tenteram dan rasa lebih damai. Dan perasaan, kita tanam perasaan rasa tidak sabar dan banyak ya cikgu cakap dia dan sebab banyak sangat info nak kongsi dengan anak ni. Dalam tempoh masa macam ni kita rasa sangat setiap saat tu adalah berharga. Okey, kita terus sambung. Dan sebenarnya pada detik ini dan saat ini sebenarnya ia adalah saat untuk kita menghindarkan mesyuarat tingkap yang mengomel tentang sistem peperiksaan, yang mengomel tentang tak faham subjek, yang mengomel tentang apa-apa yang boleh menarik energi positif yang ada dalam diri kita. Cuba anda bayangkan bagaimana otak bekerja. Pemikiran, dua pemikiran. Pemikiran yang pertama bercerita tentang bagaimana nak pergi ke peperiksaan dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang calon SPM. Pemikiran yang kedua pula, kenapa kerajaan masih lagi tidak memberhentikan atau tidak menghentikan peperiksaan ini, atau kenapa kami menjadi mangsa peperiksaan yang berlanjutan. Bagaimana otak bekerja? Yang pertama, otak bekerja dengan tenang, tingkah lakunya membuat persiapan dengan rapi dan emosinya lebih rileks. Dan bagaimana otak bekerja yang kedua? Otak yang kedua akan jadi macam sakit, rasa tertekan. Tingkah laku pun mula rebel, mungkin tak nak belajar, mungkin tak nak buat persiapan. Dan bagaimana emosi, akan marah, mungkin murung, mungkin ketakutan yang melampau dan sebagainya. Tetapi andai kata ada perasaan-perasaan itu muncul, bukanlah salah anda kerana manusia biasa kan, kita manusia biasa tak boleh lari. Tetapi kita boleh cuba untuk menjauhkan diri daripada perasaan-perasaan tersebut. Okey. Jadi selain daripada itu anak-anak dalam tempoh masa yang berbaki ni, Mama Zul nak pesan juga, cikgu nak pesan juga kepada anak-anak, kalau boleh ya, peperiksaan ini merupakan medan peperiksaan dan juga peperangan dan juga perayaan. Jadi sebelum peperiksaan sebagaimana yang biasa kita dengar, kalau boleh jangan bincang sebelum masuk periksa tu. Nanti adalah orang cakap, kamu baca tak topik ni? Kebetulan kita tak baca, sebab tak baca muka surat, buku teks tu terkoyak, hilang, tak dapat nak cari. Apa akan berlaku? Stres pada hari peperiksaan ataupun pada ruang selepas menjawab peperiksaan. Anak-anak, adik-adik, tolong bawa Yasin, Al-Maksurat dan sebagainya. Menyendirilah anda dan bersamalah dengan Allah yang Maha Esa. Menyendirilah anda daripada kelompok rakan-rakan yang membincangkan sesuatu yang lain dan anda bersamalah dengan Al-Maksurat ataupun bacalah surah-surah pilihan. Surah-surah pilihan yang boleh kita cadangkan seperti Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Duha, dan dalam tempoh itu anda bertenang dan gantungkan sepenuh-penuh pengharapan anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anda telah pun berusaha.
Duit tadi, Encik Solidin sebut, duit, doa, usaha, istiqomah dan tawakal. Maka anak-anak pada masa tempoh senggang saja jangan lepaskan dengan berbual-bual kosong yang boleh mendebarkan anda, yang boleh menimbulkan rasa kebimbangan yang ketidaktahuan sedangkan anda dah bersedia. Bersedia sebanyak mana itu subjektif. Banyak ke kamu bersedia? Habislah satu almari buku baca. Ada dah bersedia berapa live, banyak mana dah baca? Adalah satu buku, tetapi persediaan itu subjektif. Satu buku tak bermakna anda tidak boleh percaya. Dan satu almari belum tentu anda boleh melakukan memecahkan, mendapat keputusan luar biasa sebab itu adalah subjektif. Jadi jangan kata kalau anda baca satu buku anda rasa alamak diorang dah baca banyak, saya baca sikit, macam mana ni? No. Please self care. Jaga diri anda, jaga emosi anda, jaga fizikal anda, jaga minda anda, jaga spiritual anda. Sebab sayang-sayang sekalian, anak-anak, adik-adik, ingat sikap kura-kura masa dia berlawan dengan Arnab dulu. Sikap kura-kura bagaimana dia tahu dia banyak lemah sebabnya dia berjalan lambat. Dia tahu dia seorang yang tidak dapat menandingi kekuatan Arnab, tetapi dia ada satu sikap yang tidak ada pada Arnab, iaitu kecekalan dan juga matlamat yang jelas. Kecekalan dan matlamat yang jelas. Dia tetap bertatih dan bertatih walaupun dia tahu perjuangan itu mungkin anak yang berjaya menghabiskan larian. Namun kecekalan kura-kura seperti mana juga kita bertatih hari demi hari melalui detik-detik yang sukar, melalui detik-detik yang begitu mendebarkan dan banyak perkara-perkara yang menjejaskan penumpuan kita. Namun konsistensi, kita istiqomah sedikit-sedikit dan akhirnya sambutlah perayaan anak-anak dengan penuh keriangan, dengan penuh persiapan. Sambutlah perayaan SPM anak-anak ini seumpama satu medan untuk membuktikan pada wahai dunia, lihatlah inilah hasil budak Promax 2020 punya calon. Budak Promax 2020 ni memang hebat. Bukan tujuan untuk berbangga, tetapi untuk membentuk diri kita, meningkatkan keyakinan kita, menimbulkan rasa kekuatan dalam diri kita. Sebab tak ada orang yang boleh nak didik kita. Tak ada orang yang nak boleh bimbing kita walaupun saat akhir macam mana pun. Andai kata kita tidak melaksanakan apa yang kita nak laksanakan. Ingat betik, belajar dan praktik. Lebah, lead, explore, be brave dan A, attitude dan H, humble. Dan ingat ya anak-anak, kecekalan dan juga matlamat yang jelas. Anda semua mempunyai matlamat, anda semua mempunyai tujuan, anda semua mempunyai impian. Jadi masukkan dalam fikiran anda impian-impian yang indah yang anda ingin lihat. Impian anda bagaimana 5 tahun akan datang. Impian anda bagaimana dalam kekeluargaan anda 10 tahun akan datang. Dan impian itu bukannya kita tunggu pada detik 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Tetapi hendaklah dibina dan direka, dicipta, digambarkan, dicorakkan dalam pemikiran kita bermula daripada hari ini. Bermula pada detik ini. Bermula daripada saat ini. Siapa yang nak buat? Cuba tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Siapa nak tengok? Siapa nak buatkan untuk kita? Diri kita sendiri. Tepuk dada kita, tanya iman kita. Tepuk dada kita, tanya hati kita. Tepuk dada kita, tanya matlamat kita. Apa yang kita nak? Adakah kita nak kekal dengan perkara-perkara yang membuatkan energi positif kita tertarik begitu sahaja? Ataupun kita nak energi negatif keluar jauh dan energi positif top up seperti anda menop-up Free Fire, Mobile Legend ataupun PUBG. Selepas exam nanti boleh lah. Ya, sekarang kita gunakan masa yang masih berbaki. Kita gunakan masa dengan sebaik mungkin. Nak santai-santai, nak relax-relax, kita fikirkan semua itu kita boleh dapat selepas perayaan SPM kita ini nanti. Okey, sayang-sayang sekalian. Cikgu nak bagi penghargaan kepada Yogis Balu ya, merupakan komentar pertama di YouTube. Semoga berjaya dalam peperiksaan anda sekiranya anda seorang pelajar. Okey. Jadi untuk itu ya saudari moderator, saya rasa setakat ini sahaja perkongsian
Dan semoga apa yang kita kongsikan tadi, ketiga-tiga topik tadi dapat memberikan manfaat kepada semua murid-murid dan juga pelajar. Okey, itu sahaja. Yang baik itu semua datang daripada Allah Taala dan yang lemah dan kurang itu datang daripada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Zuliana ataupun nama glamour Mama Zu ya, atas perkongsian beliau iaitu persediaan akhir sebelum exam. Dan daripada perkongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi ya, ada satu akronim iaitu saya ingat sekali ataupun kita ulang kembali, LEBAH. Betul kan Puan Zu ya? LEBAH iaitu lead, pimpin, explore, E, be brave, A, attitude dan H, humble, LEBAH. So kesemua LEBAH ini sebenarnya kalau kita apply kan, so of course dia akan menjadikan pelajar-pelajar lebih bersedia ke arah nak menghadapi SPM ataupun STPM kelak ya. Dan sebenarnya perkongsian ketiga-tiga panel tu adalah sangat bertepatan dengan apa yang sangat diperlukan oleh pelajar-pelajar sekarang ini ya. Saya faham pelajar Promax sekarang dalam keadaan yang sangat genting, perasaan emosi yang sangat bermacam-macam perasaan sebab ada lebih kurang berbaki 3-4 hari lagi untuk mereka berjuang di medan pertempuran yang sebenarnya dah tertangguh ya, dan berbagai-bagai perasaan yang mereka alami, dan ini kita raikan peperiksaan yang bakal menjelang ni lah. Jadi ini adalah antara satu perkara yang kami MGKK Kintab Utara usahakan khusus untuk membantu anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan nanti. Dan diharapkan ya apa yang telah dikongsikan oleh ketiga-tiga panel kita sebentar tadi dapat memberi manfaat yang besar ya. Walaupun hampir lebih kurang 1 jam 40 minit kita kongsikan, diharapkan dapat memberi satu impak yang besar kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan nanti. Dan pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada para ibu bapa, para guru. Saya lihat ya dalam komen di YouTube ada juga rakan-rakan daripada guru-guru SMK Ulu Kinta pun ada. Rakan-rakan guru kaunseling dari daerah Kintab Utara, dari daerah lain pun ada. So pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan yang diberikan, dan rakaman ini juga kalau boleh kita kongsikan, link ni kita kongsikan dengan anak-anak murid ya. Tengah masa yang ada ini kita kongsikan dengan anak-anak murid kita agar mereka juga dapat mendapat manfaat pada hari ini. Dan pihak majlis juga ya merakamkan ucapan terima kasih kepada penaja utama kita pada hari ini iaitu Yayasan Pelajaran MARA. Terima kasih sekali lagi atas amanah yang telah diberikan dan ruang dan peluang yang diberikan untuk kita sama-sama memberi satu khidmat masyarakat kepada anak-anak khususnya pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM. Dan terima kasih juga ada para panel. Sekali lagi ya, para panel yang sudi untuk memberi perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. Dan untuk itu ya, jadi kita tutup majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan insya-Allah mungkin kita akan berjumpa pada lain masa dengan pengisian yang lebih bermakna lagi. Terima kasih semua.